Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ini kita akan belajar mengenai electric current and direct current. Jadi, mari kita lihat learning outcome atau perkara yang bakal anda pelajari sepanjang video kali ini. Pada video ini, anda akan mempelajari 5 subtopik yang berkaitan dengan electric current atau arus elektrik. Pertama ialah electric conduction atau pengaliran arus elektrik. Kedua ialah medan elektrik. Ketiga ialah faktor yang mempengaruhi resisten atau rintangan arus elektrik akibat suhu. Keempat ialah electromotive force. Dan yang terakhir ialah susunan resistor dalam litar siri dan litar selari. Subtopik yang pertama iaitu electric conduction. Kita akan mengenali dahulu secara asas bagaimana arus elektrik terbentuk. Kita akan lihat secara detail atau dari sudut microscopic model of current. Sebelum itu, mari kita buat perbandingan antara metal and non-metal elements. Seperti yang anda tahu dan anda pelajari, unsur non-metal mempunyai valence elektron yang mengelilingi atomnya seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah atas. Hal ini berbeza pula bagi unsur metal kerana elektron valensnya bergerak secara rawak dan bebas antara satu atom ke atom yang lain. Elektron yang bebas bertindak sebagai pembawa charge atau charge carrier. Perkara ini telah diilustrasikan pada gambar yang dipaparkan sebelah bawah, di mana titik merah merupakan ion charge positif, manakala titik biru yang bergerak secara bebas itu diibaratkan sebagai elektron bebas. Kita dapat perhatikan pergerakan elektron tersebut adalah secara rawak dan tidak hanya bergerak pada atom yang sama sahaja. Apabila bateri disambungkan pada metal, atau dalam kata lain, potential difference is applied across a metal, medan elektrik akan terhasil dan seterusnya medan ini akan mengenakan daya terhadap elektron yang bebas tadi. Elektron yang bergerak bebas tadi akan diseret ke arah terminal bateri yang bercas positif. Kelajuan pergerakan ini dikenali sebagai drift velocity. Perkara ini ditunjukkan pada gambar yang bergerak di bawah ini, di mana apabila bateri disambungkan, garisan berwarna hijau akan terhasil. Garisan yang berwarna hijau ini mewakili medan elektrik. Kita dapat lihat juga, elektron bergerak ke arah kanan, iaitu ke arah terminal positif bateri. Elektron yang diseret adalah berlawanan arah dengan medan elektrik. Hal ini kerana pergerakannya yang menuju ke arah positif terminal. Oleh itu, dengan adanya pergerakan seretan elektron bebas tadi, maka terhasillah arus elektrik. Dengan itu, arus elektrik dapat didefinisikan sebagai kadar pengaliran charge melalui konduktor. Or in English, it is defined as the rate of charge flow through a conductor. Kita menggunakan huruf I besar untuk mewakili current. Oleh itu, wujudlah formula current yang bersamaan dengan magnitude of charge over time. Simbol Q besar merujuk kepada charge, di mana rumus bagi charge adalah Q equal to NE. N di sini bermaksud bilangan charge dan E adalah nilai charge dalam unit coulomb atau C besar. Seperti yang anda semua tahu, unit untuk current adalah ampere dan disimbolkan sebagai A besar, ataupun ianya boleh ditulis sebagai C over S.
Sekarang, kita akan lihat subtopik yang kedua iaitu Ohm's Law. Hukum Ohms menyatakan bahawa perbezaan keupayaan atau potential difference is directly proportional to the current. Ini bermaksud, jika nilai potential difference bertambah, maka nilai current juga akan bertambah. Secara matematiknya, hukum Ohm dinyatakan sebagai V equal to IR, di mana R merujuk kepada resistance ataupun rintangan. Resistan berperanan sebagai faktor yang mengawal pengaliran karen. Unit bagi resistan ialah ohms, di mana ia menggunakan huruf Grik iaitu omega. Memandangkan potential difference V adalah berkadaran terus dengan current I, maka jika graf V against I dibina, kita akan mendapat graf garis lurus atau straight line graph. Nilai gradient bagi graf ini pula merujuk kepada nilai resistance. Sekarang, kita akan kaitkan pula dengan resistivity. Resistivity is defined as a measurement of a material's ability to oppose the flow of an electric current. Bermaksud, resistivity sesuatu bahan itu adalah bergantung kepada kebolehan bahan tersebut untuk menyekat pengaliran arus elektrik. Bahan yang mempunyai nilai resistivity yang tinggi merupakan bahan pengalir elektrik yang baik, manakala bahan yang rendah nilai resistivity-nya merupakan penebat yang baik. Kita menggunakan simbol rho untuk mewakili resistivity. Secara matematik, rumus untuk resistivity ialah resistance times with cross-sectional area divided by length of the conductor, di mana unit untuk resistivity pula ialah ohm meter. Rumus resistivity boleh disusun semula kepada bentuk R, iaitu R equal to rho times L over A. Secara langsung, kita akan mendapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai resistan. Sebagai contoh, semakin panjang konduktor, semakin tinggi nilai resistan. Selain itu, semakin rendah nilai cross-sectional area, semakin tinggi juga nilai resistan. Perkara ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, ketika anda mahu caj telefon bimbit anda, adalah lebih baik menggunakan wayar yang lebih pendek kerana wayar yang lebih pendek mempunyai nilai resistance yang rendah. Maka, arus dapat mengalir dengan lebih cepat. Anda telah lihat bagaimana resistan bagi sesuatu konduktor bergantung kepada panjang, luas permukaan dan jenis bahan yang digunakan. Kesemua faktor ini juga akan berubah apabila ada perubahan suhu ataupun temperature. Secara tidak langsung, perubahan suhu juga akan membawa kepada perubahan nilai resistance. Secara ringkasnya, electrical resistance untuk metal akan sentiasa meningkat sekiranya terdapat peningkatan haba. Kesan perubahan suhu terhadap resistance dapat dilihat melalui gambar ini. Titik berwarna kelabu mewakili ion charge positif, manakala titik berwarna biru mewakili elektron. Di sini, dua perbandingan wayar yang sama jenis, sama panjang dan sama luas ditunjukkan. Tetapi, wayar di atas adalah lebih sejuk berbanding wayar di bawah. Di dalam wayar yang panas, ion-ionnya bergetar dengan lebih kuat, atau dalam kata lain, vibrate with greater amplitude. Perkara ini menyebabkan elektron susah untuk bergerak ke terminal positif bateri kerana banyak pelanggaran yang berlaku antara elektron dan ion. Secara langsung,
drift velocity untuk elektron juga akan berkurang, seterusnya mengurangkan nilai current tetapi nilai resisten bertambah. Kita dapat bandingkan kelajuan pergerakan titik biru di dalam wayar sejuk lebih laju berbanding di dalam wayar yang lebih panas. Secara matematik, kesan perubahan suhu terhadap resistance dapat dinyatakan sebagai R equal to R0 in bracket 1 plus alpha times delta T. Anda perlu tahu menggunakan formula ini bagi soalan yang melibatkan perubahan resisten yang disebabkan oleh perubahan suhu. R0 merujuk kepada initial resistance atau nilai resisten awal. Alpha pula merujuk kepada temperature coefficient of resistivity, di mana nilai ini adalah berbeza bagi setiap metal yang berbeza. Manakala delta T pula ialah perubahan suhu di mana T0 ataupun suhu awal ditetapkan untuk sentiasa berada pada 20 degree Celsius. Secara asasnya, temperature coefficient of resistance atau alpha ialah sesuatu nilai perubahan bagi sesebuah resisten pada sebarang perubahan suhu. Tetapi, kita telah menetapkan di sini bahawa nilai suhu awal atau T0 untuk berada pada 20 degree Celsius sahaja. Jadi, nilai alpha untuk sesebuah resisten juga ditetapkan pada 20 degree Celsius. Dan contoh nilai alpha untuk bahan yang berbeza dapat dilihat pada tabel 3.3. Sekarang, kita akan pelajari pula subtopik yang keempat iaitu electromotive force atau singkatannya EMF. EMF is defined as the energy provided by the source to each unit charge that flow through the external and internal resistance. Secara asasnya, EMF ialah tenaga daripada bateri yang dibekalkan kepada setiap charge elektron untuk bergerak melalui rintangan dalaman dan rintangan luaran. Kita menggunakan simbol epsilon kecil untuk EMF dan unitnya adalah sama dengan unit potential difference iaitu volts. Apakah itu rintangan dalaman atau internal resistance? Internal resistance is defined as the resistance of the chemical inside the battery between the poles. Ianya adalah nilai rintangan antara elektrod bateri yang disebabkan oleh bahan kimia yang digunakan untuk membuat bateri. Secara nyata, nilai voltage yang dibekalkan untuk mendapatkan arus elektrik adalah lebih sedikit berbanding nilai yang dinyatakan pada bateri kerana terdapatnya internal resistance. Sesebuah bateri yang baik adalah bateri yang mempunyai nilai internal resistance yang rendah. Hal ini kerana internal resistance yang rendah dapat memberikan tenaga yang cukup untuk menghasilkan arus elektrik yang diperlukan bagi menggerakkan sesuatu alat elektronik. Bateri yang rendah nilai resistennya juga akan kekal sejuk apabila digunakan. Berbeza pula dengan bateri yang tinggi nilai internal resistennya, di mana bateri tersebut akan menjadi kurang efisien kerana arus elektrik yang terhasil adalah terhad atas sebab tenaga yang ada di dalam bateri tidak dapat digunakan dengan sepenuhnya. Hal ini diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan. Sebuah tangki air yang mempunyai kotoran melekat pada dinding pili paip tidak dapat mengalirkan air dengan banyak berbanding dengan pili yang tiada kotoran. Air yang mengalir boleh diibaratkan sebagai arus elektrik, manakala kotoran itu diibaratkan sebagai internal resistance. Di samping itu, nilai internal resistance yang tinggi akan membuatkan bateri cepat panas, seterusnya tidak dapat membekalkan arus elektrik walhal
masih terdapat banyak tenaga yang tersimpan dalam bateri tersebut. Berikut ialah faktor-faktor yang mempengaruhi internal resistance. Pertama ialah separation between electrodes atau jarak antara anode dan kathod. Kedua ialah luas permukaan elektrod. Ketiga ialah suhu elektrolit. Dan terakhir ialah kepekatan elektrolit. Sekarang, kita akan melihat pula perhubungan antara EMF dengan potential difference across battery terminal. Terminal potential difference atau kita sebut sebagai terminal voltage is defined as the work done in bringing a unit charge from the negative to the positive terminal of the battery through the external resistance only. Bermaksud, terminal voltage ialah tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan charge melalui rintangan luar semasa dalam litar. Kedua-dua voltage dan EMF mempunyai unit yang sama iaitu unit volts atau kita simbolkan sebagai V besar. Apabila arus elektrik mengalir secara natural daripada bateri, terdapat penurunan nilai terminal voltage yang disebabkan oleh internal resistance bersamaan dengan IR. Oleh itu, nilai voltage kita akan bersamaan dengan EMF minus IR. Kita boleh derive formula EMF dengan mengaitkan nilai voltage dengan Ohm's Law. Kita akan mendapat EMF is equal to I dalam kurungan external resistance tambah dengan internal resistance. Apabila litar disambungkan kepada bateri, nilai bacaan voltmeter akan lebih rendah berbanding nilai EMF. Nilai yang dibaca ini tadi merujuk kepada nilai terminal voltage. Perbezaan antara EMF dan terminal voltage ini dikenali sebagai losing potential, di mana ianya digunakan untuk mengalirkan arus elektrik semasa dalam bateri. Apabila tiada arus elektrik mengalir pula atau litar tidak disambungkan, nilai terminal voltage akan sama dengan nilai EMF. Sekarang, kita akan mempelajari pula subtopik yang terakhir untuk video kali ini, iaitu susunan resistor atau perintang di dalam litar siri dan litar selari. Berikut adalah cara melukis simbol resistor dalam sesebuah litar yang ditunjukkan pada rajah 3.5. Rajah 3.51 pula menunjukkan cara susunan resistor dalam keadaan sesiri. Di sini, terdapat 3 nilai resistor, 3 nilai voltage dan 3 nilai current pada setiap resistor. Characteristics of resistor in series. Apabila resistor disusun dalam keadaan sesiri, nilai current atau arus elektrik yang mengalir adalah sama sepanjang litar. Bermaksud, jumlah elektrik current adalah sama dengan nilai current pada resistor yang pertama, sama dengan nilai current pada resistor yang kedua dan juga sama pada resistor yang ketiga. Andaikan pula jika wire litar tidak mempunyai nilai resistance, jumlah terminal voltage adalah bersamaan dengan hasil tambah nilai voltage di setiap resistor, iaitu V1 tambah V2 tambah V3.
Berdasarkan dari Ohm's Law iaitu V equal to IR, kita dapat membina rumus efektif resistan atau jumlah nilai resistan di dalam litar sesiri iaitu R efektif adalah bersamaan dengan hasil tambah daripada semua nilai resistor iaitu R1 tambah R2 tambah R3. Nama lain bagi R efektif ialah equivalent resistance. Seterusnya, kita akan melihat cara susunan resistor secara selari pula. Rajah 3.52A dan 3.52B menunjukkan dua lakaran litar yang berbeza, tetapi susunan resistor untuk kedua-dua adalah secara selari. Characteristics of resistors in parallel. Di sini kita akan melihat pula bagaimana jumlah voltage, jumlah current dan jumlah resistance bagi litar selari. Jumlah voltage dalam litar selari adalah sama dengan nilai voltage di setiap resistor. Bermaksud, jumlah voltage terminal adalah sama dengan nilai voltage pada resistor yang pertama, sama dengan nilai voltage pada resistor yang kedua dan sama dengan nilai voltage pada resistor yang ketiga. Manakala, jumlah arus elektrik pula ialah bersamaan dengan hasil tambah nilai arus bagi setiap resistor. Dalam kata lain, jumlah arus elektrik adalah bersamaan dengan arus elektrik pada resistor yang pertama tambah dengan arus elektrik pada resistor yang kedua tambah dengan arus elektrik pada resistor yang ketiga. Merujuk kepada rumus I equal to V over R, kita dapat mengenal pasti rumus untuk effective resistance atau nilai jumlah resistan dalam litar selari iaitu 1 over R efektif bersamaan dengan hasil tambah 1 over each value of resistor ataupun 1 over R efektif is equal to 1 over resistor yang pertama tambah 1 over resistor yang kedua tambah 1 over resistor yang ketiga. Itu sahaja pembelajaran untuk video kali ini. Saya harap anda dapat menggunakan pengetahuan daripada video ini untuk menjawab soalan yang bakal anda terima. Mohon maaf atas sebarang kekurangan dan terima kasih kerana sudi menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.